Hubungan bilateral Kuala Lumpur, Jepun dinaik taraf. Kes kemalangan maut, pendakwaan dilakukan secepat mungkin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Agenda hari pertama lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun dimulakan dengan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan Fumio Kishida. Pada mesyuarat itu, kedua-dua pemimpin telah mengumumkan naik taraf hubungan dua hala Malaysia-Jepun kepada perkongsian komprehensif strategik. Jabatan Robert ada butirannya. Langkah naik taraf hubungan bilateral kepada perkongsian komprehensif strategik akan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, pertahanan, sains, teknologi, inovasi selain pertukaran budaya sesama rakyat. Turut menjadi tumpuan kerjasama dalam bidang pendidikan menerusi penubuhan kampus cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia dan juga kerjasama Universiti Malaysia dan Universiti Waseda. Tidak dilupakan Datuk Seri Anwar turut menyentuh mengenai perkembangan konflik di Palestin dengan Kishida. I'm very impressed with your commitment not only to Malaysia but to the region. Japan has been a long-standing friend, very important in terms of collaboration on a number of issues, diplomatic, but more so trade and investments. We in Malaysia recognize the role, pivotal role, strategic role that Japan has played, including the investment by the private sector. Kedua-dua pemimpin kemudiannya menyaksikan pemeteraian dan pertukaran nota bagi pelaksanaan program peningkatan kapasiti keselamatan dan memorandum kerjasama dalam pembangunan dan aplikasi angkasa. Pada sebelah petang pula, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan komuniti perniagaan Jepun. Sesi meja bulat turut diadakan diselaras oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Lebih 25 pemimpin perniagaan Jepun terlibat sama bertukar pandangan mengenai prospek pelaburan di Malaysia. Datuk Seri Anwar menegaskan politik yang stabil selain dasar mesra perniagaan menawarkan iklim kondusif bagi pelabur Jepun meneroka peluang di Malaysia. The difference being now the new leadership with a political system that is very stable wants to embark on a very aggressive change into making Malaysia economically vibrant and attractive for domestic and more so foreign direct investment. Esok Perdana Menteri akan mengikuti jadual padat serentak bermulanya sidang kemuncak peringatan ulang tahun ASEAN Jepun yang ke-50 dihadiri pemimpin utama Blok ASEAN. Jabatan Robert, Tokyo, RTM. Susulan kes kemalangan maut membabitkan pelajar di Ipoh. Pihak polis akan melengkapkan laporan siasatan termasuk proses pendakwaan dilakukan secepat mungkin. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan menyeluruh dan terperinci akan dilakukan terhadap kes yang membabitkan pegawai kanan polis itu. Pihak Polis Diraja Malaysia Kota Perak akan terus membantu keluarga mangsa dari pelbagai sudut dan segi dan memastikan siasatan yang tulus, yang benar, yang mengikut SOP untuk memastikan keadilan kes ini akan terbukti di akhirnya. Ya, kita secepatnya siapa kita telah dapat 3 hari riman kepada penulis aspek tersebut dan kita akan lengkapkan siasatan secepat mungkin untuk diserahkan kepada DPP. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bersama Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein memberi jaminan siasatan berhubung kes kemalangan membabitkan pelajar lelaki berusia 17 tahun maut dilanggar kereta dipandu pegawai kanan polis di Meru Ipoh dijalankan secara telus dan adil. Pihaknya telah mengeluarkan arahan kepada Ketua Polis Daerah Ipoh, Ketua Polis Perak dan Pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman. Pihak polis telah merakam kenyataan 7 orang saksi membabitkan pelajar sekolah yang melihat dan berada di tempat kejadian. Beberapa kes mahkamah jadi tumpuan umum sepanjang tahun ini. Ikuti siri 2 imbasan mahkamah bagi tahun 2023.
3 Mei lalu, pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahad Razali dihukum penjara 12 tahun atas kesalahan mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down. Hukuman diarah dilaksanakan serta-merta. Pendengaran rayuan kes akan berlangsung 30 Januari nanti. Seorang lelaki Rohingya didakwa di Mahkamah Kota Baru atas tuduhan membunuh rakan senegara 17 Oktober lalu. Siasatan awal mengesyaki suspek melakukan perbuatan itu selepas mangsa didakwa memiliki hubungan sulit dengan isterinya. 1 November lalu, seorang ibu tunggal dan rakan serumah dipenjara 7 tahun atas kesalahan menganiaya dan mengabaikan anak kandung. Kejadian terbongkar selepas tular insiden orang awam menyerbu rumah berkenaan bagi menyelamatkan mangsa yang mengalami kecederaan. Seorang wanita di Marang, Terengganu diarah membela diri 15 November lalu selepas disyaki membunuh wanita warga emas yang juga rakan kongsi perniagaannya. Berdasarkan fakta kes, tertuduh didakwa melanggar mangsa sebelum menikamnya berulang kali dan mencampakkan mayat ke dalam longkang. Tidak puas hati pembahagian hasil untung jualan disyaki jadi punca. Pelakon Sharnaz Ahmad dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan mencederakan seorang pengawal keselamatan. Keputusan itu dibuat mahkamah 17 November lalu selepas pihak pendakwaan menerima representasi daripada selebriti terbabit. Tanggal 29 November lalu, penyanyi Yasin Sulaiman dilepas dan dibebaskan daripada menanam pokok ganja, memiliki bahan terlarang itu dan mengambil dadah. Bagaimanapun, dia diarah ditempatkan di hospital mental bagi mendapatkan rawatan bipolar. Seorang wanita Kemboja, Mariah Yaakob yang juga pemilik syarikat perniagaan didakwa di Mahkamah 6 Disember lalu atas tuduhan membuat kenyataan berbaur perkauman. Selain diarah menyerahkan pasport, dia juga dilarang membuat kenyataan berkaitan kes. Anaknya pula dituduh atas kesalahan salah guna penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Kes disebut semula 12 Januari. Seorang pemandu pikap yang tular melanggar motosikal dinaiki 4 beranak didenda RM6,000 13 Disember lalu. Mengikut pertuduhan, Muhammad Harith didakwa memandu kenderaan secara melulu di Lebuh Raya Besraya dari arah Sungai Besi ke Balakong hingga menyebabkan kemalangan. Malah seterusnya kita balik ke perkembangan banjir. Di Kelantan, penduduk terjejas banjir dicatat meningkat. Menurut portal Info Bencana JKM, sehingga 6 petang tadi, 3,600 individu daripada 1,116 keluarga berada di pusat pemindahan sementara PPS. 15 PPS beroperasi di 3 daerah iaitu Pasir Mas, Kuala Krai dan Tanah Merah. Jajahan Pasir Mas menyaksikan paling ramai penduduk dipindahkan iaitu 3,248 orang melibatkan 1,020 keluarga yang berada di 9 PPS. Banjir di jajahan ini melibatkan hampir 30 buah kampung dan taman perumahan. Di Terengganu, penduduk terjejas juga meningkat. Setakat 7 malam tadi, 2,724 penduduk daripada 670 keluarga berada di 44 PPS yang melibatkan 6 daerah. Dungun merekodkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 1,569 orang daripada 389 keluarga.
Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA yang berhadapan masalah penginapan pelajar tidak mencukupi sedang dikenal pasti. Yang Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, beliau telah dimaklumkan terdapat beberapa universiti yang perlu selesaikan isu itu dengan kadar segera. Situlah antara langkah-langkah yang sedang diambil oleh pihak KPT dengan berbincang dengan semua universiti-universiti yang ada keperluan ini, ya, yang perlukan penyelesaian dengan kadar yang segera. Saya telah bincang dengan pihak pengurusan tertinggi di KPT supaya kita kena pasti universiti-universiti yang perlukan penyelesaian yang segera. Mereka telah memaklumkan kepada saya beberapa buah universiti yang perlu kesegeraan untuk kita selesaikan masalah. Beliau mengadakan lawatan kerja ke Kolej Kediaman di kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI Proton City, Tanjung Malik. Orkid Putrajaya 2023 dianjurkan Perbadanan Putrajaya buat julung kalinya menyajikan koleksi orkid unik bagi penggemar bunga di negara ini. Pengunjung juga berpeluang menyaksikan dengan lebih dekat 20 jenis orkid VIP yang dipamerkan di galeri orkid tertutup. Kita ikuti laporannya bersama Misha Wang. Baik, terima kasih rakan penyampai. Salam Malaysia Madani. Sekarang saya berada di Taman Botani Putrajaya bersempena Orkid Putrajaya 2023. Jadi untuk pengetahuan anda, saya hari ini tidak keseorangan. Bersama saya adalah Ketua Penolong Pengarah Jabatan Landscape dan Taman Perbadanan Putrajaya, Landscape Arkitek Aida Farisa Ibrahim. Baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama saya pada hari ini. Jadi Puan mungkin boleh kongsikan berkenaan Orkid Putrajaya ini. Apa yang menariknya tentang pameran kali ini? Okey, selamat datang ke Orkid Putrajaya. Orkid Putrajaya adalah penganjuran sulung Perbadanan Putrajaya untuk semua penduduk Putrajaya dan khususnya penggemar-penggemar orkid. Okey, tahun ini kita buat dari 14 Disember hingga 20 Disember. So masih berjalan dan minta semua penduduk dan penduduk-penduduk sekitar datang beramai-ramai ke kita punya Orkid Putrajaya, di mana kita ada outdoor garden dan juga indoor garden. Di indoor garden kita mempamerkan lebih 600 spesies pokok bunga orkid yang dipertandingkan, dan kita ada juga pertandingan terrarium. So selain daripada pertandingan di dalam indoor pavilion, kita juga ada aktiviti harian, di mana aktiviti harian kita ada bengkel-bengkel yang kita anjurkan sepanjang 7 hari kita berlangsung. Dan pagi tadi kita telah adakan zumba dan juga besok kita akan ada larian orkid. Dan petang tadi kita ada fashion show yang dibuat oleh College Vocational Mara, dan banyak pengisian dan aktiviti hiburan juga dianjurkan. Dan kepada penggemar-penggemar kopi, kita ada Coffee Village dan Coffee Lounge, ada harga murah dan juga ada juga harga yang T20. Sesiapa penggemar-penggemar kopi sila datang, dan kita akan buka dari 8 pagi hingga 10 malam. Baik, jadi setakat ini bagaimana sambutan untuk Orkid Putrajaya ini, Puan? Alhamdulillah, sambutannya sangat baik. So dah 3 hari kita berlangsung, memang sambutannya luar biasa. Dan diingatkan kita punya indoor pavilion memang padat, dan kita menggunakan sistem number. So mana-mana yang nak masuk di dalam kita punya indoor pavilion ada number yang diberi, dan perlu beraturlah sebab sambutan yang sangat menggalakkan, dan kita tak nak pengunjung yang terlalu padat di dalam indoor pavilion yang merosakkan kita punya orkid-orkid lah. So kita diingatkan kepada penggemar-penggemar orkid untuk mencintai orkid dan jangan usik-usik kan, sebab yang kita pamerkan semua orkid-orkid yang berkualiti, dan juga kita punya peserta-peserta orkid yang menang kategori akan menaikkan nilai orkid tu sendiri. So siapa penggemar-penggemar orkid sila datang ke kita punya
pameran dan sila tengok all the tagging, ada spesies-spesies orkid yang kita perkenalkan, dan tahun ini kita telah memperkenalkan hybrid baru sempena nama kita punya isteri Perdana Menteri Dendrobium Dr. Wan Azizah. So kita pamerkan di dalam kita punya pavilion di VIP orkid kita. Kita ada lebih 20 VIP orkid yang kita pamerkan. Baik, terima kasih Puan atas perkongsian sebentar tadi. Baik, buat anda yang berada di sekitar Putrajaya, jangan lepaskan peluang ini. Datanglah beramai-ramai memeriahkan lagi Orkid Putrajaya 2023 yang ada sehingga 20 hari bulan Disember ini dari 8 pagi sehingga 10 malam. Sekian dari saya, kembali ke Angkasa Puri. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Pasaraya Aeon Big Sdn Bhd Kuala Lumpur kini membuka semula perniagaannya selepas penutupan sementara operasi Mac lalu. Ia menampilkan konsep membeli belah lebih premium serta nilai hebat kepada semua pelanggannya. Pengarah urusan Aeon Big Sheikh Farouk Sheikh Muhammad berkata, pelanggan ditawar dengan pengalaman berbeza termasuk fasiliti baharu. Biasanya kita sebagai pengguna ataupun customer, kita nak rasa shopping tu happy kan, untuk keluarga, untuk anak-anak. Jadi dengan troli yang baru, dengan fasiliti tandas, surau, benda tu untuk saya adalah premium. Bukan itu saja, daripada segi kaunter, kita juga membawa self checkout counter. 30% of our counter move into self checkout untuk beri kepada pembayaran digital. Selain itu, potongan sehingga 80% pembelian juga diberikan sempena Orange Day Mid Valley yang berlangsung selama 2 hari sehingga esok. Ia adalah sinambungan daripada jualan rahmah. Semasa jualan rahmah, kita fokus more on the commodity items. Tetapi Orange Day ni kita buka kepada semua item kita sampai ke 80%. Tetapi dia hanya pada Mid Valley saja, hari ini dan besok.